بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur 4 potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr, yaitu surah yang berkaitan dengan pengusiran oleh Rasulullah dan para sahabat terhadap satu kelompok Yahudi di Madinah, yaitu Yahudi Bani Nadir. Dan ayat yang akan kita baca dan bincangkan malam ini ialah bermula daripada ayat 13 sampai ayat 16, 4 ayat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah, zalika biannahum qaumun la yafqahun, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Surah Al-Hasyr ayat 13, 14, 15 dan 16. Jadi kisah pada malam ini ialah berkaitan dengan orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi yang kita anggap sebagai musuh-musuh Islam. Sebenarnya walaupun secara zahir kita nampak mereka ini saling bersatu padu, tolong menolong di antara satu dengan yang lain.
untuk menghancurkan dan memusnahkan Islam. Tetapi secara hakikat, realiti dan batinnya, sebenarnya musuh-musuh Islam ini bercerai-berai di antara satu dengan yang lain. Baik, secara sepintas lalu, kisah sebelum ini ialah bagaimana telah berlaku pembelotan dan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dimeterai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan kelompok-kelompok Yahudi yang berada di Madinah. Dan peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir ini berlaku pada tahun 4 Hijrah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Hasyr ini. Dan 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2 Hijrah, Rasulullah dan para sahabat telah lebih dahulu ataupun lebih awal mengusir Yahudi kelompok pertama keluar daripada bumi Madinah, yaitu Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Allah nak menceritakan peristiwa ataupun adegan seterusnya tentang musuh-musuh Islam ini, yaitu terdiri daripada munafik dan juga Yahudi yang berada di Madinah, sememangnya mereka tidak bersatu hati. Baik, ayat yang pertama, ayat 13, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sesungguhnya kamu di dalam hati-hati mereka, yakni sama ada orang-orang munafik ataupun orang-orang Yahudi, asyaddu rahbatan, lebih ditakuti oleh mereka minallah, berbanding mereka ini takutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah nak gambarkan kepada kita bahawa di dalam hati orang-orang munafik yang berada di bumi Madinah, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga kelompok-kelompok Yahudi yang berada di Madinah ni, dalam hati mereka sebenarnya lebih takutkan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang beriman, berbanding mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, takut yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah takut yang bagaimana? Pertama ialah mereka takut rahsia-rahsia ataupun isi-isi hati yang terkandung di dalam jiwa dan hati mereka ini dapat diketahui, dapat dibocori oleh sahabat-sahabat dan juga Rasulullah yang berada di Madinah. Jadi kerana kalau kita nisbahkan kepada orang-orang munafik, kerana sikap orang munafik ini mereka hanya berpura-pura, mereka hanya menggunakan karakter zahir ataupun luar mereka untuk menipu Rasulullah dan para sahabat. Secara zahir mereka nampak seperti kelompok Rasulullah dan umat Islam yang lain, tetapi dalam hati mereka ini memusuhi Rasulullah, memusuhi orang-orang beriman yang berada di bumi Madinah. Dan dalam hati mereka juga ada kesepakatan dan keterkaitan dengan sekutu mereka sebelum ini, yaitu golongan-golongan Yahudi yang berada di bumi Madinah. Sekiranya rahsia-rahsia ataupun isi-isi hati mereka ini diketahui oleh Rasulullah ataupun para sahabat, mereka bimbang dan takut mereka ini akan dihalau keluar sama seperti orang-orang Yahudi, ataupun sekurang-kurangnya keberadaan mereka di bumi Madinah ini dipulau oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Tu takut dalam konteks yang pertama. Sepatutnya mereka lebih takutkan kepada Allah berbanding takut kepada Rasulullah dan para sahabat. Kerana takutkan kepada Allah adalah puncak dan tonggak pengabdian seorang hamba Allah.
Lebih-lebih lagi, akidah dan kepercayaan orang-orang Yahudi adalah amat dekat, amat mirip dan amat persis, termasuk dalam kategori agama samawi, sama seperti yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad ataupun Nabi yang kononnya mereka yakin dan percaya sebelum ini, iaitu Nabi Allah Musa. Tapi dalam konteks ini seolah-olah mereka lebih takutkan makhluknya, manusia-manusia seperti Rasulullah dan sahabat, berbanding mereka takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks yang kedua ialah orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ini takut kepada Rasulullah dan para sahabat kerana mereka nampak bahawa Rasulullah dan orang-orang yang beriman ini sememangnya merekalah sebenarnya manusia yang takutkan kepada Allah dan tidak takutkan kepada manusia. Hak sungguh-sungguh jenis orang, hak sungguh-sungguh jenis manusia yang takut pada Allah, tak takut pada makhluk dia, tak takut pada orang lain, pada munafik dan Yahudi ialah Rasulullah dan orang-orang yang beriman ini. Kerana apa mereka nampak demikian pada Rasulullah dan sahabat yang beriman ini? Kerana telah ditunjukkan kepada mereka kehebatan dan kewibawaan mereka dalam banyak contoh dan misal sebelum ini ketika mereka bermuamalah dan berurusan dengan Rasulullah di bumi Madinah. Kalau kita lihat dalam konteks perang, sebab surah ni berbicara mengenai perang, dalam konteks perang kita dapat melihat sahabat-sahabat yang digelar sebagai orang-orang mukmin ini. Mereka kalau berperang, mereka berperang secara bersungguh-sungguh. Maksud bersungguh-sungguh dalam konteks perang ini yang mereka nak ialah mengharapkan kemuliaan dan keredaan daripada Allah. Niat mereka nak menjunjung syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Niat mereka nak mengangkat agama Allah supaya berada di persada dan bahagian yang paling atas. Tidak ada sama sekali dalam hati, jiwa dan perasaan sahabat-sahabat ni berperang kerana nakkan habuan dunia. Tak ada sahabat-sahabat ni kalau kita berperang dapat benda ni, kalau kita berperang dapat habuan ni, kalau kita berperang dapat ghanimah ni, kalau kita berperang dapat fight ni. Apa yang didapati itu adalah anugerah dan nikmat daripada Allah selepas peperangan. Tetapi hakikat mereka berperang kerana Allah, kerana Rasul dan kerana agama tidak ada sama sekali atas semata-mata habuan duniawi. Jadi kita lihat satu lagi konteks mereka berperang. Kalaulah mereka menang, maka mereka mendapat habuan tadi. Dan sekiranya mereka ini tewas ataupun mereka terbunuh, mereka diganjari oleh Allah dengan ganjaran syahid. Mati pada jalan Allah, itulah yang dicari oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak hidup mereka ni sama ada mencapai kejayaan di atas dunia ataupun kejayaan syahid yang mereka akan bawa di akhirat di hadapan Allah. Itulah semata-mata tujuan mereka. Tetapi tidak pada golongan munafik, tetapi tidak pada golongan Yahudi. Kalau kita melihat konteks munafik dan Yahudi di dalam peperangan sebelum ini, mereka jenis manusia-manusia yang kalau berperang nakkan habuan dunia. Dan mereka kalau berperang, kalau boleh kehidupan mereka masih dapat diteruskan. Apa maksud dia? Kalau perang, peranglah, tapi aku tak mati dalam perang tersebut, aku tak terbunuh dalam perang tersebut, aku tak dibunuh oleh orang lain dalam perang tersebut. Sebagai contoh, dalam kes perang Uhud, kalau kira asal jumlah yang nak pi ke medan perang Uhud tu adalah jumlah yang agak besar, lebih kurang hampir 1000 orang. Tapi di pertengahan jalan, pasukan Rasulullah dikhianati oleh pasukan munafik ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang lebih kurang ada 300 orang berpatah balik, tak mau meneruskan perjalanan menuju ke medan perang Uhud.
Sebenarnya yang pi tu tak sampai 1000 pun, walaupun secara umum mana-mana kitab sirah dan sejarah sebut 3000 lawan 1000 dalam perang Uhud, tak sampai pun. Ni nak menunjukkan mereka tak ada niat pun dalam hati mereka berminat kepada peperangan. Mereka ni jenis takut mati, takut terbunuh. Banyak dah kes-kes sebelum ini. Bahkan kalau kita tengok pengusiran Yahudi Bani Nadir yang kita pernah cerita, walaupun jumlah mereka di dalam benteng tu hampir berapa orang? 700 orang. 700 orang bertahan dalam benteng, tapi mereka tak keluar ketika mana benteng Yahudi Bani Qainuqa dikepung oleh Rasulullah dan sahabat. Kita mungkin nampak bilangan 700 tu kecil, tapi Rasulullah berperang di Medan Badar berapa tu? Berapa tu? Medan Badar 300 lebih je. Maksudnya mereka ada 700 dalam benteng tu mempunyai kuantiti kelebihan jumlah berbanding dengan tentera-tentera dari kalangan umat Islam. Tapi tetap Yahudi tu bertahan dalam benteng, tak berani keluar nak perang face to face. Tambahan Yahudi Bani Qainuqa, dalam sejarah dia ada keistimewaan dia. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ni mereka ada keistimewaan dalam menambang ataupun menempa barang-barang daripada emas. Mereka adalah kaum yang ahli dan cekap dalam penempaan besi. Di Madinah mereka lah yang menghasilkan kebanyakan daripada peralatan-peralatan perang. Qainuqa lah yang buat topi besi, yang buat baju besi, yang buat pedang-pedang. Maksudnya mereka ada jumlah yang besar dan mereka mempunyai logistik dan kelengkapan perang yang cukup kalau mereka nak bertempur dengan Nabi. Tapi hakikatnya penakut pada Yahudi telah terbukti sejak dulu. Mereka tak pernah berani perang secara berdepan, face to face dan bersemuka. Baik, itulah yang berlaku kepada orang-orang munafik ataupun Yahudi. Baik. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Dan demikian itu adalah kerana mereka adalah kaum yang tidak mengerti ataupun tidak memahami. Maksud di sini ialah secara realiti dan secara hakikat, sebagai manusia, sebagai hamba yang dijadikan oleh Allah, kita kena meletakkan puncak pengharapan dan ketakutan kita hanyalah kepada Allah yang paling tertinggi, yang paling teratas sesiapa pun. Sekiranya dalam hati dia, dalam diri dia berkata, Allah lah Tuhan aku. Tetapi dalam konteks ini, bila orang-orang munafik, dasar keimanan mereka ialah menipu dan berpura-pura. Orang munafik dia menipu beriman kepada Allah, menipu beriman kepada Rasulullah. Tapi mereka boleh duduk dalam kelompok Rasulullah, boleh duduk dalam kelompok sahabat, solat berjemaah di belakang Rasulullah, berimankan kepada Rasulullah. Tetapi sikap mereka jelas disebutkan oleh Allah menipu dan bermuka-muka. Jadi orang-orang munafik ni sebenarnya dalam sejarah, start kemunculan mereka ialah yang jelas menampakkan mereka selepas Perang Badar. Dahulu Abdullah bin Ubay bin Salul ni antara calon nama-nama jenis orang yang akan diangkat menjadi ketua, pemimpin ataupun yang akan merajai Madinah. Ini adalah tradisi sejak dahulu penduduk di Yasrib, penduduk di Madinah dari kalangan Aus ataupun Khazraj. Jadi nama Abdullah bin Ubay bin Salul ni nama yang akan naik. Dah ada 300 orang dalam kitab sirah sebut yang telah bersetuju untuk mengangkat dia sebagai pemimpin di Madinah. Ni peristiwa sebelum Rasulullah hijrah. Tapi tak lama kemudian Rasulullah dan sahabat dia berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Dan bila sahabat-sahabat daripada Aus dan Khazraj yang Rasulullah saudarakan dengan Muhajirin, kemudian namakan mereka sebagai Ansar, peratusan besar mereka semua telah memeluk agama Islam.
Mereka nak Rasulullah yang menjadi pemimpin dan penguasa mereka di bumi Yasrib. Maka ni menyebabkan tersingkirlah harapan, tersingkirlah impian Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi pemimpin sebagaimana yang dirancang sebelum ni. Jadi bermula daripada situlah dia menganggap kalau bahasa hari ini Rasulullah telah sailang jawatan hak dia akan pegang tu. Jadi di sini bermula dia menyimpan dendam, dia menyimpan kedengkian kepada Rasulullah dan para sahabat. Kerana dia nak menentang, dia nak lawan, tak berani. Sebab sebahagian besar Aus dan Khazraj telah masuk Islam. Walaupun dia benci dan dendam, tetapi untuk tidak menampakkan hal tersebut, dia sanggup bersama pengikut-pengikutnya menjadi manusia munafik. Mereka mengenakan topeng-topeng pada wajah mereka. Topeng ni bukan topeng betul, topeng bahasa kiasan. Maksudnya depan Rasulullah dengan sahabat buat muka gaya lain, pi dengan musuh dan sekutu dia buat muka gaya lain. Begitu juga dengan Yahudi di Madinah. Mereka juga menyimpan dendam dan kedengkian selepas perang Badar. Sebelum perang Badar lagi, bila mereka dapat tahu bahawa Rasulullah dan sahabat ni nak berperang dengan tentera-tentera musyrikin Mekah, mereka menyimpan impian dan hasrat bahawa kemenangan tu akan berpihak kepada siapa? Kepada musyrikin Mekah. Mereka harap Islam ni kalah. Jadi bila perang betul-betul, datangnya bantuan daripada Allah berupa diturunkan malaikat-malaikat daripada langit, dan tentera kafir musyrikin Mekah kalah teruk, kalah total. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan lagi nak marah, menyebabkan lagi geram, menyebabkan lagi dendam. Bila berita ni disampaikan kepada salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir, Ka'ab bin Al-Ashraf, dia seolah-olah tak percaya berita yang sampai pada dia ni Islam menang, musyrikin Mekah kalah. Lalu dia kata, kalaulah berita ini benar sampai kepada aku, bagi aku hidup di bawah tanah adalah lebih baik daripada hidup di atas tanah. Kata-kata orang Arab Balaghah. Apa maksud dia? Maksud dia, mati lebih baik daripada aku hidup, daripada mendengar berita macam ni. Berita apa? Islam menang, tentera musyrikin kalah. Kalau suruh mati sungguh tak mau pun dia, tapi bila bercakap ni, mati lagi baik dari biasalah orang cakap kan. Baik. Kerana mereka ini kaum yang tidak memahami, tidak mengerti bahawa ini semua adalah peraturan ataupun sebahagian daripada sunnatullah yang berkehendak berlakunya kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, ayat yang ke-14. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin. Dan mereka, yakni orang-orang munafik ataupun orang-orang Yahudi, sama sekali tidak akan memerangi kamu semuanya dalam keadaan bersatu padu. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ini tidak akan sama sekali memerangi orang Islam dalam keadaan mereka bersatu padu, illa, kecuali fi quran muhassanatin, kecuali bila mereka berada di kampung-kampung muhassanatin yang berbenteng. Kita tahu sejarah perang dengan orang Yahudi ni, walaupun tak perang face to face, tak perang bersemuka, mereka ni bertahan dalam benteng masing-masing. Yahudi Koinukok kena kepun, berbelah-belah malam pun duk bertahan dalam benteng. Yahudi Bani Nadir pun kena kepung, bertahan dalam benteng. Ni di 7 Hijrah perang Khaybar tu, banyak lagi benteng, ada 3 benteng besar. Dan setiap benteng tu ada 3 benteng lain di dalamnya. Benteng pertama ada 3 benteng perang Khaybar. Benteng kedua ada 2 benteng. Benteng ketiga ada 3 benteng. Bukan senang umat Islam nak menguasai dari satu benteng ke benteng-benteng yang lain. Kemudian au min wara'i judur, atau biasanya mereka ni akan berperang di balik-balik tembok.
Baik, kita berhenti dulu di situ. Jadi Allah nak bagi tahu di sini dalam konteks nak memerangi orang Islam, sama ada nak menghancurkan atau memusnahkan mereka ni, orang-orang munafik maupun orang-orang Yahudi, sememangnya mereka ni tak pernah ada kesepakatan atau kesepaduan di kalangan dua-dua kelompok ini, kecuali kalau kita tengok contoh dalam bab berperang, illa fi quran muhassanatin. Kalau macam Qainuqa 2 hijrah dengan Bani Nadir yang Allah cerita 4 hijrah ni, mereka berperang face to face ke mereka berperang secara sembunyi-sembunyi? Jelas mereka berperang secara sembunyi-sembunyi kerana bertahan dalam benteng mereka. Au min wara'i judur, ataupun di balik-balik tembok. Penceritaan dalam Al-Quran berkaitan tentang ayat ni bukan saja-saja Allah nak cerita, tapi Allah nak cerita sikap sebenar yang dimiliki oleh mereka. Dalam konteks peperangan yang sebenar, mana-mana peperangan sekalipun, perang-perang yang betul, perang-perang yang sebenar, biasanya dua pihak yang berperang, dua pihak yang berlawanan antara satu sama lain akan bertemu dan bersemuka di mana? Di medan perang. Itu betul-betul perang. Maksudnya contoh, perang Badar berlaku di medan Badar. Perang tu secara terbuka, face to face, lawan dengan lawan. Sama ada hang nak panah dengan panah ke, pedang dengan pedang ke, tombak dengan tombak ke, hang nak tangkis, hang nak tepi, hang nak tikam, hang nak cucuk, ikut hang. Tu perang sebenar. Begitu juga dengan perang Badar, berlaku konteks yang sama. Tapi Allah bila bercerita mengenai konteks orang Yahudi ni, Allah nak cerita sifat penakutnya mereka. Mereka mana pernah berani face to face atau bersemuka? Kalau mereka berani pun sebagaimana yang ayat sebut. Yang ayat sebut ni, duduk berselindung di benteng-benteng ataupun di balik-balik tembok, curi-curi peluang kalau dapat nak serang Nabi. Ba'suhum bainahum syadid. Sebenarnya pertelingkahan, persengketaan di antara mereka sangatlah hebat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu orang-orang Islam menyangka bahawa mereka semua ni secara zahir nampak bersatu padu. Wa qulubuhum syatta. Tetapi hati-hati mereka sebenarnya bercerai-berai, berpisah-pisah, berpecah belah. Baik. Dalam konteks ini sebagai contoh, sebelum ni, bila Rasulullah nak mengusir Yahudi Bani Nadir, Rasulullah hantar seorang sahabat dia yang bernama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah mengumumkan, kamu ni diberi peluang untuk tempoh cuma 10 hari. Sekiranya gagal berbuat demikian, maksudnya dalam tempoh ni tak keluar juga daripada bumi Madinah, maka hukumannya adalah penggal, hukum bunuh. Jadi Yahudi Bani Nadir pada asalnya memang nak keluar dah. Tiba-tiba datang bapak kepada segala bapak munafik ni lah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pasal apa dia mai? Kerana dalam sejarah, Aus dengan Khazraj dulu lama dah berperang ni, perang saudara ni, sebelum Nabi Islamkan mereka. Jadi setiap daripada suku ni ada sekutu Yahudi masing-masing. Contoh Aus, sekutu dia Yahudi Bani Quraizah. Kalau suku Khazraj, sekutu mereka Qainuqa dengan Bani Nadir. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ni salah seorang pemimpin suku Khazraj. Sekutu dia siapa? Qainuqa, kena halau dah dulu. Ni nak kena halau pula ni, Bani Nadir. Jadi dia mai. Ada riwayat kata dia tak datang, tapi dia hantar siapa? Dia hantar 2 utusan dia. Tapi nak habaknya, bila datang tu, apa yang dia kempenkan pada mereka? Dia kata, kalau kamu semua ni diusir keluar,
daripada bumi Madinah, maka kami juga akan keluar bersama kamu. Dia nak menunjukkan rapat dan dekatnya hubungan mereka sebelum ni, hak saling tolong menolong lawan Aus dengan Khuraizah dulu. Kalau dulu kita boleh bersama, dalam kes ni kenapa kita tak boleh bersama? Jadi kalau kamu diusir, kami pun akan keluar bersama kamu. Pandai dia sembang. Kalau kamu diperangi, kami akan menolong kamu memerangi orang yang memerangi kamu. Kalaulah datang satu arahan ataupun perintah, yang mana perintah dan arahan ini menyusahkan kamu selama-lamanya, kami sesekali tidak akan taat dan mengikuti perintah tersebut, walaupun datang daripada sesiapa pun. Contoh, perintah ni datang daripada Rasulullah, suruh keluar. Maksudnya kami tak akan ikut, kami tak akan taat. Siapa pun yang keluar arahan dan perintah macam ni, yang mana perintah tersebut menyusahkan kamu selama-lamanya. Yakni siapa yang menyusahkan orang Yahudi, kami tak akan ikut, kami tak akan taat. Dan kamu perlu ingat, di belakang aku ni ada pengikut aku sejumlah 2,000 orang. 2,000 orang. Bayangkan 2,000 pengikut aku tambah top up dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Bukankah bilangan tu makin bertambah, makin besar? Kita ada lagi saudara Yahudi kamu, Bani Quraizah, kalau dia mari tolong, lagi besar. Kita ada lagi suku Bani Ghatfan, kalau mereka datang, lagi besar. Jadi kita ni, orang-orang yang memang nak keluar dah, kalau kita ni memang orang yang nak diusir keluar dah, tiba-tiba mari seseorang bagi perangsang, bagi semangat macam ni, apa kita rasa? Kita, aku kalau boleh nak keluar dah. Jangan keluar. Kalau kamu keluar, aku pun nak keluar sekali. Kalau kamu berperang, aku akan tolong kamu berperang. Kalau orang buat bagi arahan nak menyusahkan kamu, kami tak akan ikut. Aku akan topak pengikut aku 2,000. Mari saudara kamu, mari suku Bani Ghatfan. Kita hak lelek-lelek nak keluar dah, akan jadi apa? Akan jadi semangat baliklah dengar perkataan-perkataan macam ni. Bantuan hak kita minta, hak kita harapkan selama ni datang. Jadi mereka membatalkan keputusan pertama mereka untuk keluar, dan mereka sanggup untuk bersemuka dengan Rasulullah dan sahabat. Jadi kita dah cerita hak tu dalam sejarah perang Bani Quraizah tu. Tapi nak habaq di sini, Allah bagi tahu, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dalam ayat sebelah tu, ujung tu. Allah menyaksikan bahawa mereka ni semua adalah penipu, pembohong dan pendusta. Sembang kecang, kencing lebat kita kata. Baik. Apa yang berlaku? Sebenarnya mereka sendiri di antara mereka pun tidak mempunyai tidak mempunyai kesepakatan dan persefahaman. Jadi kamu orang-orang Islam menyangka mereka semua ni nampak bersatu padu, tapi hakikatnya hati mereka ni berpisah-pisah. Jadi sebenarnya berita tentang ini sampai kepada Rasulullah dan para sahabat. Ada sebahagian para sahabat ni jadi timbul perasaan lain lah. Bila mana ingat kita ni nak memerangi Yahudi Bani Nadir saja. Bila kata kawan ni nak mari tolong, kalau ada bantuan tu, kalau ada bantuan ni. Jadi mereka terpaksa berdepan dengan satu kelompok yang lebih besar daripada apa yang mereka sangkakan. Tetapi hakikatnya Allah pun beri informasi terhadap perkara tersebut. Jadi bila-bila benar-benar dikepung, datang ke tak datang? Hak kata 2,000 duduk belakang aku ni, datang ke tak datang? Sekok pun tak main. Hak kata Yahudi Bani Quraizah nak mari tolong tak? Tak. Sebab bukan sekutu mereka pun, mereka sekutu dengan Aus. Dan mereka ni seolah-olah cari penyakit, kalau mereka sokong tiba-tiba mereka tu kalah. Bukan kata Yahudi Bani Nadir kena keluar dengan mereka-reka, tak kena gaya, kena halau keluar, tak cari pasal.
Yahudi Bani Ghatfan takut awal lagi, tak berani. Jadi inilah yang menyebabkan mereka ni ditimpa perasaan cemas, ditimpa perasaan takut, ditimpa perasaan bersalah yang amat sangat kerana termakan dengan kata-kata dan pujuk rayu serta perkataan-perkataan manis daripada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Hakikatnya kenapa jadi demikian? Mereka punya satu persamaan, tetapi mereka berlainan apa yang mereka impikan dalam hati mereka. Apa persamaan yang mereka ada? Persamaan yang mereka ada kerana kedua-dua mereka menyimpan perasaan benci, dendam dan sakit hati pada Nabi. Itu je sebab mereka ni boleh bersatu padu. Kalau tanya Abdullah bin Ubay bin Salul, kamu benci tak kepada Rasulullah? Dia benci. Kamu tak suka ke? Tak suka. Kamu dendam ke? Dendam. Sebab kes Muhammad sampai dulu dia tak diangkat jadi pemimpin. Dan persamaan ini pada Yahudi. Kamu benci Muhammad? Benci. Tak suka? Tak suka. Dendam? Dendam. Jadi mereka ni secara zahir nampak boleh bersatu padu kerana ada persamaan ni. Dua-dua benci, dua-dua tak suka, dua-dua dendam dan dengki kepada Muhammad. Tetapi apa yang mereka bawa dalam hati, pembawaan mereka dan agenda mereka, tujuan lain-lain. Kawan ni nak memerangi Muhammad sebab dia nak diangkat jadi pemimpin. Yahudi dia nak ada legasi-legasi dia yang tersendiri kerana nak menolak Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi dia ada agenda masing-masing. Jadi sampai bila pun perkara ini tak akan selesai. Itulah yang Allah sebut, zahir nampak bersatu tapi hati lain-lain. Zahir nampak nak tolong, bila hakikat perang berlaku tak datang sekok pun, tak mari tolong pun. Jadi sebelum ni bagaimana sikap Yahudi? Mereka ni sentiasa mempergunakan orang lain mewakili mereka. Dalam sejarah perang-perang besar pun, orang-orang Yahudi yang duk cucuk-cucuk orang. Hak perang siapa? Hak perang orang lain. Kadang-kadang hak dia cucuk tu Islam sama Islam berperang. Dia relax je. Tunggu buat apa? Tunggu jual senjata dia, jual kereta kebal dia. Oh, kamu nak berperang? Beli kereta kebal kami. Kawan tu dah lah berperang. Nak beli kereta kebal kena berhutang pula. Berhutang pula dengan siapa? Bank dunia. Loan sana, loan sini, riba sana, riba sini. Menang ke kalah, dua-dua kena bayar hutang. Itu taktik. Okey. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan demikian itu kerana mereka ini adalah kaum yang tidak berakal, kaum yang tidak berfikir. Mereka tak boleh berfikir ke bahawa yang mereka lawan, yang mereka tentang, yang mereka tak suka, yang mereka macam-macam itu adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Dia utusan Allah, datang untuk mendakwahkan syariat, mendakwahkan Islam, agama yang diredai di sisi Allah. Kamu tak boleh fikir ke benda tu? Maknanya kamu duduk dengan Muhammad di bumi Madinah ni, kalau kata tu berlaku 4 hijrah, dah hampir 4 tahun. Kamu pernah melihat bagaimana akhlak dia? Kamu pernah melihat bagaimana dia bersosial, berkomunikasi, bercakap, berhubungan dengan orang lain di bumi Madinah? Dia cakap dengan kamu macam mana? Kepribadian dia di mata kamu macam mana? Akhlak dia macam mana? Kamu tak faham-faham? Kamu tak reti-reti ke? Jadi tak ada sedikit pun faedah kamu melakukan penentangan terhadap Rasulullah kerana dialah sebenarnya berada di pihak yang benar, kamu tu yang telah tersesat jalan. Tak ada guna. Baik, di sini Allah bagi permisalan, kamatsalil ladzina min qablihim qariba, kamatsalil ladzina min qablihim qariba. Dan orang-orang Yahudi ataupun munafik itu dimisalkan, diumpamakan amat dekat dengan mereka-mereka ataupun orang-orang yang sebelum ini. Okey, contohlah
Maksud ayat ni, kalau dia merujuk kepada Yahudi Bani Nadir, tak boleh tak kamu ambil iktibar, tak boleh tak kamu ambil pengajaran daripada apa yang berlaku 2 tahun lepas. Kamu ni kena 4 hijrah. 2 tahun lepas, 2 hijrah, Yahudi Bani Qainuqa dah diusir. Jadi kamu tak ada fikiran ke, kamu tak ada otak ke, akibat kamu membelut atau mengkhianati perjanjian, yang kamu buat macam-macam yang kamu buat macam-macam perangai di bumi Madinah. Itulah akibat yang terjadi kepada Yahudi Bani Qainuqa. Mereka ni dekat dengan kamu, tak jauh dengan kamu, berlaku pun selang hanya 2 tahun. Tak bolehkah kamu fikir betul-betul, fikir baik-baik apa yang pernah terjadi sebelum ni pada mereka, sebelum benda ni nak jadi pula kat kamu. Tu kalau nisbah Yahudi Bani Nadir. Kalau nisbah dengan orang-orang munafik, nisbah dengan orang-orang munafik, kamu tak lihat ke apa yang berlaku kepada tentera-tentera kafir musyrikin Mekah di medan Badar? Menang ke kalah lawan Nabi? Menang ke kalah lawan Nabi? Kalah. Dan kekalahan tu bukan kecil. 70 orang terkorban. 70 orang tu kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin besar mereka. Abu Jahal terbunuh, Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal tu, hak banyak seksa Bilal, terbunuh. Utbah bin Rabi'ah terbunuh, Syaibah bin Rabi'ah terbunuh. Banyak tokoh-tokoh besar mereka terbunuh. Jadi dalam perang Badar ni Rasulullah kehilangan anak kan. Anak dia hak mana meninggal? Anak dia hak mana meninggal dalam perang Badar? Isteri pertama kepada Osman. Siapa? Ruqayyah. Osman dia tak pi ke medan perang Badar sebab Rasulullah suruh dia jaga Ruqayyah yang pada tu sedang sakit tenat. Ada berapa orang sahabat hak lain hak tak dibenarkan Rasulullah? Talhah bin Ubaidillah. Talhah tu kita kata kalau pemain bola ni, kalau dia main paling baik pada malam tu kita panggil apa? Man of the match ke? Man of the match untuk perang Uhud tu ialah Talhah. Sebab ada siapa sebut tu, hari ini segala-galanya adalah untuk Talhah. Seolah-olah hari medan Uhud tu hari Talhah. Dia punya jasa begitu besar. Tapi medan Badar dia tak pi. Sebab Rasulullah tugaskan dia awal lagi untuk mematai di medan Badar. Maksudnya awal lagi Rasulullah suruh pi cek keadaan tempat perang, ambil data tu, ambil data ni, dia balik. Jadi Rasulullah tak suruh dia pi, sahabat lain pi. Osman kerana ni, Osman kehilangan siapa? Kehilangan anak. Dan Umar pula, Saidina Umar kehilangan menantu. Anak Saidina Umar Hafsah, tapi menantu dia tu duduk dalam geng kafir musyrikin Mekah, Huzaifah bin Khunais, terbunuh. Sebab tu lepas perang tu kan, dia kesian dekat anak dia menjanda ni, dia tawarkan dekat Abu Bakar kan. Abu Bakar menolak. Dia tawarkan dekat Osman. Osman baru kematian Ruqayyah tu, dah Osman bujang ni tawar kat Osman. Osman juga menolak. Jadi Rasulullah pun bersabda kepada dia. Apa dia? Apa dia? Lelaki yang akan berkahwin dengan siapa dia? Hafsah tu. Hafsah akan berkahwin dengan sebaik-baik lelaki. Dan Osman akan berkahwin dengan wanita yang lebih baik. Bukan silap. Hafsah akan mendapat lelaki yang lebih baik daripada Osman. Maksud dia diri dia lah. Osman akan mendapat wanita yang lebih baik daripada Hafsah, iaitu Rasulullah nak kahwinkan dengan anak dia yang kedua tu, Ummu Kulthum tu. Tu sejarah perkahwinan. Rasulullah kahwin dengan Hafsah, kemudian Osman kahwin dengan Ummu Kulthum. Jadi Osman pernah kahwin dengan 2 anak Rasulullah. Sebab tu gelaran dia Zu Nurain, lelaki yang ada 2 cahaya, kerana pernah mengahwini 2 anak perempuan Rasulullah. Tapi dua-dua ni janda. Dua-dua pernah berkahwin sebelum ni. 2 ni 2 beradik, dia kahwin pun 2 beradik.
Dia kahwin pun dua beradik. Sejarah dia, siapa tok besan Nabi? Siapa tok besan Nabi? Pernah dengar cerita ni? Takkan tak pernah dengar. Tok besan Nabi pak saudara dia lah, Abu Lahab. Abu Lahab tu lah. Abu Lahab ada anak, satu nama Utbah bin Abu Lahab, abang. Adik dia Utaibah bin Abu Lahab. Zaman jahiliyah, Ruqayyah dikahwinkan dengan Utbah, abang. Ni kakak. Adik pula Ummu Kulsum dikahwinkan dengan Utaibah. Tapi kahwin ni kahwin gantung lah. Tak dan duduk bersama. Tak dan duduk bersama. Tapi selepas pada tu, berselang tak lama, Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Bila dakwah Islam, Abu Lahab tak suka. Jadi Abu Lahab paksa dua anak-anak dia ni ceraikan isteri mereka. Ceraikan dua-dua anak Rasulullah. Dalam istilah kita ni dia panggil apa? Janda kembang, janda melentuk lah. Mana yang pernah kahwin tapi belum pernah disentuh atau bersama dengan suami masing-masing. Lepas tu baru kahwin dengan Osman tu. Kalau hak Zainab, hak kakak tu, dia kahwin dengan sepupu juga. Dia kahwin dengan sepupu. Rasulullah kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian suami kepada Zainab tu Abil Ash bin Rabi'. Isteri kepada Abil Ash tu Halah binti Khuwailid. Halah tu adik-beradik dengan Khadijah. Jadi Abil Ash tu sepupu. Sebab Khadijah minta anak perempuan pertama ni kahwin dengan keluarga dia. Jadi Rasulullah mengizinkan anak sulung pertama kahwin dengan sebelah wanita. Sebab tu bila nak kahwin anak kemudian ni, Rasulullah nak kahwin dengan keluarga belah dia pula. Sebab itulah dia berbesan dengan pak saudara dia Abu Lahab tu. Tu sejarah dia. Tiga-tiga ni kena paksa dekat Abu Lahab, suruh cerai bini masing-masing. Tapi hak tak dengar kata Abil As tu, aku tak sanggup nak ceraikan Zainab. Dia tak dengar kata Abu Lahab, dia tak cerai. Hak dua anak dia tu cerailah. Tu kisah dia. Kau tak pernah dengar kan? Kau yang meninggal. Lepas tu tadi Hafsah kehilangan suami dia. Tu lebih kurang. Baik, nak habaq tu peringatan yang dekat dengan kamu lah tu. Zaku wabala amrihim walahum azabun alim. Zaku, kerana mereka pernah merasai wabala, kesan yang buruk daripada apa? Daripada urusan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih daripada Allah. Jadi kerana mereka telah merasai kesan yang buruk daripada urusan mereka sebelum ni. Jadi Allah nak abad orang hak dekat dengan kamu tu Yahudi Bani Qainuqa. Mereka dah rasa kesan buruk akibat daripada membelok dan mengkhianati janji. Kesan tu mereka dah ada. Mereka yang buat benda tu, kesan tu mereka dah rasa. Mereka dah dihalau. Takkan benda tu tak boleh jadikan pengajaran dan iktibar buat kamu. Dan kalau kita nisbah dengan munafik, telah terkorban dan terbunuh banyak daripada pemimpin-pemimpin kafir musyrikin Mekah dalam perang Badar. Mereka juga telah merasa kesan buruk daripada urusan dan perbuatan mereka tu. Kamu pun nak jadi macam mereka juga kah? Sebab Rasulullah pernah di pasar Yahudi Bani Qainuqa ketika berlakunya seorang lelaki Muslim terbunuh tu, dia pesan kepada Yahudi ni, wahai orang-orang Yahudi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi aku bimbang penentangan kamu terhadap kami ni, orang-orang Islam ni. Jadi di masa hadapan nasib kamu akan menimpa sama seperti kafir musyrikin Mekah di medan Badar. Kami tak maulah kamu jadi macam tu. Tu aku suruh kamu berhati-hati. Tapi mereka ni sombong. Mereka kata apa? Wahai Muhammad, kamu jangan tertipu dengan kejayaan kamu sebelum ni. Yang kamu duk berperang tu jenis manusia-manusia yang tak reti berperang, manusia-manusia yang tak berpengalaman di medan perang. Dia peleceh pula. Geng tu kalah sebab tak reti. Tapi kamu akan merasa, kalau bahasa orang kampung, kamu akan kenal dah langit tinggi rendah kalau berperang dengan kami. Hakikatnya bila Rasulullah kepung tak keluar pun. Dia sembang lebih. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kalaulah atas dunia ni Allah hinakan mereka, azab di akhirat lagi teruk berkali-kali, bahkan mungkin beratus-ratus ganda lagi.
Allah akan hukum dan menghina mereka di neraka kelak. Ayat terakhir, ringkas-ringkas. Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Dan pujukan ataupun pujuk rayu daripada orang-orang munafik tadi adalah sama seperti Allah misalkan seperti pujukan daripada syaitan idh qala lil insan, ketika mana syaitan ni berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Allah nak buat bandingan pujuk rayu orang-orang munafik kepada Yahudi tadi, seolah-olah sama seperti syaitan apabila dia memujuk rayu manusia supaya manusia ni kafir dengan perkataan kafirlah kamu. Falamma kafara, maka tatkala manusia itu menjadi kafir, qala inni bari'un minka, syaitan akan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri, aku tak bertanggungjawab dengan kekafiran kamu. Padahal dia yang duk goda manusia suruh jadi kafir, duk pujuk manusia jadi kafir. Tiba-tiba bila manusia tu jadi kafir sungguh, dia akan kata kepada manusia tu, aku berlepas diri daripada kamu, aku tak bertanggungjawab terhadap kekafiran kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Setan pun takut kepada Tuhan sekalian alam. Dia nak habaq di sini perbandingan. Tengok pujuk rayu daripada orang-orang munafik tadi. Dia suruh bertahan, berperang. Tapi bila berperang sungguh, dia cuci tangan, berlepas diri. Pi pun tak, ambil tahu pun tak, tanya khabar pun tak mampu pi ya. Tapi hak jom cucuk siapa? Hak jom cucuk dia. Jadi Allah buat bandingan pujuk rayu daripada orang munafik ni sama seperti syaitan yang dia duk goda manusia, dia duk rayu manusia, duk pujuk manusia, jadi kafirlah kamu. Tiba-tiba jadi kafir semua kawan tu, aku tak terlibat, aku lepas diri dengan kekafiran kamu kepada Allah tu. Aku sendiri pun takut kepada siapa? Takut kepada Allah tu. Aku sendiri pun takut kepada Tuhan sekalian alam. Jadi cuba tuan-tuan fikirkan, orang-orang jenis macam ni, mereka ni hanya nak menyedapkan ajinomoto pada perkataan dan bahasa mereka, tapi hakikatnya mereka tak mau pun terlibat, tak mau pun bertanggungjawab atas ucapan-ucapan mereka tadi. Sebagai contoh, sebenarnya syaitan ni bukan saja-saja, syaitan ni dia goda dan pujuk siapa? Pujuk geng-geng tentera-tentera kafir musyrikin Mekah tu lah, supaya berperang dengan Nabi. Dan kalau mereka mati tu, mereka akan mati dalam apa? Perang lawan Nabi. Kalau mati, takkan mati dalam Islam, takkan mati dalam beriman, otomatik mati dalam keadaan kufur pada Allah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan menentang agama Islam. Dia pun tak boleh nak duduk lama di situ. Pasal apa tak boleh nak duduk lama? Sebab hak nak turun, hak Allah, tentera Allah bantuan tu, orang tak nampak, kawan tu nampak. Jadi kalau dia duduk situ tu, perang lawan Muhammad, lawan Islam, turun geng-geng hak atas langit tu, agak-agak dia boleh duduk situ tak? Tentera Islam memanglah tak nampak dia, tapi geng-geng hak turun tu nampak tebing dia duduk situ, cari penyakit lah. Dia pun lari berlepas diri, hang lawan Muhammad, hang mampu, hang mati kafir, aku tak terlibat. Jadi mati sajalah, sia-sia. Nampak tak gambaran tu? Jelas ke tak jelas? Takkan tak jelas lagi tak. Nak suruh cakap lagu mana kita tak tahulah. Tapi nak jadikan iktibar dan pengajaran. Poin pada ayat ni sebagaimana awal kita sebut, secara realiti hakikat kita nampak musuh Islam tu bersatu, tapi sebenarnya hati mereka ni lain-lain, berpecah belah sebab mereka membawa agenda dan tujuan mereka yang berbeza. Cuma persamaan dia juga sebagaimana kita sebut, kerana saling benci pada Muhammad, saling benci pada Islam dan orang-orang beriman sahaja. Sama seperti berlaku hari ini pun, musuh-musuh Islam yang serang Islam ni,
Semua mereka, bukan kata dua lah. Kalau ada 13, kalau ada 40, semua ni kerana nakkan Islam ni tak bangkit, nakkan Islam ni hancur, nakkan Islam ni mati. Tapi dalam hati mereka tu, dia ni ada agenda dia. Pasal apa dia nak buat? Ni ada agenda dia, tu ada agenda dia. Tapi musuh ni dia boleh bersatu secara zahir bila sama-sama nak menjatuh dan menghancurkan Islam. Jadi kita berhenti setakat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.